So untuk topik 8, okay, alright. So topic 8, rotation of a rigid body. So rigid body ni means objek yang dia tak ada fixed shape tau, dia rigid body dia macam tu. Alright. So kalau korang tengok kepada slide, okay, gambar apa korang nampak? Jongkit. Jongkit. Okay. Apa kaitan jongkit dengan rigid body? Momen ke bawah, momen ke atas. Ada momen ke atas, momen ke bawah. Okey, lagi lain ada tak? Kalau dulu time sekolah, kalau jongkit ni ada apa? Kalau dulu belajar sains kan, dekat jongkit ni dia mesti ada apa? Daya. Yes, fulcrum. Again, titik fulcrum, betul. Oh, Kat mana fulcrum. kat mana titik fulcrum untuk apa ni jongkit ni? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Tengah-tengah lah kan. Okey. So kalau macam apa ni seesaw lah kan betul kita panggil. Okay. So seesaw ni dia bergerak kiri dan kanan, maksudnya fulcrum tu kita boleh consider dia as the point of rotation lah, maksudnya kita punya fixed point. Okay. So titik dia kat mana dia tak bergerak. Okay, yang kedua ni gambar apa? Gear basikal. Yes, gear basikal kan. And then bila korang change the gear, apa kita kata rantai tu pun dia akan ubah position dia lah kan. So siapa geng-geng rider motor kan. So siapa geng-geng cyclist kat sini? Cuba angkat tangan sikit. Petang-petang pergi main pergi basikal. Lepas tu weekend, Zafan weekend pergi ride sampai pergi naik basikal kayu sampai 100 km dia kan. Kawan saya pun ramai jugalah yang macam tu juga. Okay, alright. So kat sini pun kat mana yang fixed point means dekat tengah tu kan. So dekat tengah tu lah kita punya fulcrum. Okay, kalau yang ketiga ni gambar apa? Bumi. Okay, bumi. So kalau bumi ni macam previous lah in topic 6 kita ada dua benda dia berlaku. Pertama dia berlaku circular motion. Kenapa dia berlaku circular motion? Dia mengorbit matahari. Yes, they're orbiting the sun lah. Okay, sama juga macam the moon orbiting the earth, alright. But at the same time, earth ni pun dia rotate on its own axis, betul? Selama 24 jam. Okay, sama juga macam bulan, dia rotate, maksudnya dalam masa dia mengelilingi bumi dan dalam masa yang sama dia pun berpusing juga pada paksi dia. So sebab tu ada berlakunya proses siang dan malam sebab bumi tu berputar pada paksi dia selama 24 jam. Okay, so ada 4 subtopik yang kita akan discuss dalam rotation of a rigid body. So rotational kinematics. Okay, so sebelum ni kita belajar ialah kinematics of linear motion, means pergerakan lurus. Okay, tapi ni kita nak consider rotational kinematics. So adalah angular velocity dia, ada angular acceleration dia, ada angular displacement dia. Time boleh angular tak time? Boleh tak kita nak angularkan time tu? Tak boleh kan? Okay. So time tu dia fix sajalah sebab time tu skala, dia bukan vector, so dia tak perlu direction. Okay, and then yang kedua kita ada equilibrium of a rigid body. Yang ini kalau budak-budak mechanical dia dah biasa dah jumpa perkataan moment, torque. So equilibrium tu memang dah makanan dia. So siapa budak mechanical from teknik kat sini, cuba angkat tangan sikit, saya nak tengok. Oh, bangga. Okay. Idham, Hilmi, Aiman. Oh, Aiman pun teknik juga. Syukri, Irfan, Daniel. Danish ke Daniel kat sini? Okay, alright. So tak apa, sekejap lagi nanti saya tanya soalan. Okay, alright. And then kita ada rotational dynamics. Okay, so tadi kan kinematics kan, yang ni dynamics pula. And then last sekali conservation of angular momentum. Okay, ini conservation yang keberapa dah korang jumpa sepanjang daripada topik 1 sampai topik 8? Dah berapa kali jumpa perkataan conservation ni? 3. Berapa? Momentum. 3. Okay. Momentum lagi? Energy dengan angular momentum. So ni yang Angular ketiga lah. Okay. So ada 3 conservation.
dekat dalam daripada topik 1 sampai topik 8 ni ada 3. So kena tahulah apa perbezaan dia. Tapi bila kita sebut saja perkataan conservation, so kita kena tahulah means total perubahan dia must be constant ataupun conserve in a isolated system. Isolated system means dia berada pada dia sahajalah. Okay. Alright, kita tengok untuk rotational kinematics ada beberapa terms yang berubah. So jadinya korang mesti take note perubahan terms ni. Okay, yang pertama ialah angular displacement. Kan? Okay. So kalau yang ni dia datang daripada S equal to R theta lah. Okay. So theta ni kalau contoh kita ada satu circle. So S tu kat sini lah. Okay, so kat sini kita punya theta. Okay, so kat sini kita punya R, radius. So unit dia mesti guna radian. Maksudnya kita kena guna pi lah. Okay, and then kita ada average angular velocity. So maksudnya change of angular displacement divided by the total time taken, change of the time taken. And then we have instantaneous angular velocity. Okay, yang kita tahulah velocity at a certain time or at a limit, at a time limit. And then kita akan ada juga average angular acceleration. Okay, so untuk rotational kinematics, kalau korang perasan dia punya simbol dia semua dah berbeza. Maksudnya yang ini untuk displacement, yang omega kita akan guna untuk velocity, and then alpha kita akan guna untuk acceleration. So symbol is a most important part dalam topik. So maksudnya kalau contoh dia nak cari angular acceleration tapi korang buat formula dia A je, salah lah. So kat sini simbol tu dah salah. So bila simbol tu dah salah, consider korang punya equation pun salah. So kena perhatikan korang punya simbol. Okay, alright. So this is the comparison antara rotational kinematics within linear motion and rotational motion. So kalau kita ada V equal to U plus AT, so kita tahu V ni ialah final velocity, U adalah initial velocity, and then acceleration dan T. So kita just tukar sahaja. V ni jadi kepada omega, and then initial velocity kita ada omega naught. Maksudnya naught tu menunjuk kepada angular velocity, initial angular velocity. The acceleration tu kita convert dia kepada alpha. And then sama jugalah yang lain pun kita just tukarkan dia punya simbol sahaja. Okay, dekat sini dia pun dah sebenarnya tertinggal lah satu lagi kan. So cukup. So ada 4 simbol yang akan bertukar, displacement kepada angular displacement, initial velocity kepada omega naught, final velocity omega, dan acceleration kepada alpha, itu angular acceleration. So dalam rotational motion punya solution, korang mesti guna those 3 equation. Okay, boleh tak guna formula untuk linear? Okay, tak boleh lah. Sebab linear hanya untuk linear sahaja. So bila ada soalan dia kata objek tu bergerak, maksudnya contoh korang bawa basikal kan. So dia bergerak from rest to a certain value of angular velocity. Okay, then maksudnya dia nak suruh korang cari sama ada mungkin dia nak cari angular acceleration of the gear, okay, ataupun nak cari angular acceleration of the tire, alright. So itu melibatkan rotational motion lah. Okay, so itu yang pertama. Okay, yang kedua ialah kita nak bercerita berkenaan dengan equilibrium of a uniform rigid body. Okay, so dalam equilibrium of a uniform rigid body, nama pun kita tahu dah dia adalah equilibrium. So kalau dia kata equilibrium, maksudnya total force equal to apa? Zero. Yes, zero. Okay, so maksudnya total force yang bertindak pada paksi X pun equal to zero. Total force yang bertindak paksi Y pun dia akan equal to zero. Sebab objek tu kita consider dia berada dalam keadaan equilibrium. Okay, so kita tengok balik perkataan rigid body ni. Okay, so rigid body ni basically dia merujuk kepada body yang kita body yang fixed shape. Sorry. Tadi saya salah kan. Okay, body yang dia tak boleh nak dia tak boleh nak ubah shape dia. Macam korang kan, okay, manusia. Macam tu je lah body dia. Macam tu. So susah untuk dia nak ubah shape dia, ataupun dia tak ada macam like certain constant shape. Betul, kita panggil dia sebagai rigid body. Okay, alright, and then kita tengok pasal berkenaan dengan torque.
So dalam equilibrium of a rigid body, satu elemen yang penting iaitu kita panggil dia sebagai torque. So torque ni pun dalam engineering biasanya dia orang akan panggil as moment lah. So moment dan torque ni adalah benda yang sama. Okay, so janganlah pula korang confuse. Lain lah, tak sama lah, sama. Okay, kalau kau cakap dia tak sama, benda ketuk kepala korang nanti. So dia adalah benda yang sama. So torque ni adalah size of turning effect. Okay, produced by a force. Okay, contoh korang nak buka pintu. Okay, cuba bayangkan depan korang ni ada pintu, betul? Okay, pintu tu macam mana pintu tu berfungsi? Pencil. Misal, Dia akan fix on one side, betul? Dia akan fix on one side. So and then dia akan fix by ancel. And then dekat hujung pintu tu ada apa? Hujung pintu tu ada apa? Dekat pintu tu ada apa? Tombol. Ya, so Tombol. ada tombol. Ada tak kat rumah dia tak ada tombol? Pintu rumah dia tak ada Rendang tombol. Kecuali yang apa tu? ready. Sliding. Sliding lah. Sliding pun dia akan ada macam apa kita panggil? Dia macam ada ruang untuk kita nak letak tangan and then kita slide kan, betul tak? Okay. So kalau korang perasan lah, okay. So contoh kat sini kita punya pintu ni. Okay, so ni kita punya pintu dekat sini. So kat mana tombol? Tombol kat sini lah kan? Okay, so kalau korang nak buka pintu, maksudnya korang mesti pusing dia lah kan, betul tak? Sama ada korang push ataupun korang pull the door. Okay, so hasil pusingan pintu tersebut, that's what we call it as torque. Sebab dia kata size of turning effect. Berapa besar size of turning effect tu, dia dipengaruhi oleh akan menyebabkan berapa nilai torque tu. Okay, let's say korang nak buka pintu. Okay, kalau selalunya korang akan place your hand dekat tombol lah kan, betul tak? Maksudnya selalu korang akan letak tangan korang kat sini, betul? Okay, so let's say kat sini kita panggil dia adalah jarak yang pertama lah R1. Okay, let's say korang letak tangan korang dekat tengah. Okay, mana lagi senang korang nak buka pintu tu? Sama ada position tombol tu dekat hujung sekali ke ataupun position tombol tu dekat tengah? Hujung sekali. Jom dekat Okay. So, one. kalau saya letak tombol tu dekat tengah, okey, agak-agak apa yang berlaku sebenarnya? Memerlukan daya yang banyak. Makin banyak daya yang dia guna. Okay, Aiman kata banyak daya. Okey, Aiman Najmi, Memerlukan daya yang banyak. bukan daya banyak. Okey, Idham, Banyak daya yang digunakan. banyak daya lah. Okey, so semua orang cakap banyak daya. Okey, so kalau you perasan, kat mana tombol yang kedua tu saya letak? Dekat tengah-tengah. Okey, kat tengah-tengah tu apa beza tombol warna merah dengan tombol warna hijau? Okey, saya bagi masa dalam 10 second. Okey, cuba korang analyse kenapa beza tombol yang merah dengan tombol yang hijau. Sabar, jangan jawab lagi. Jarak dia dengan Sabar, jangan jawab lagi. Oh, belum. Saya bagi masa lagi. Okey, cuba fikir dulu. Okey, saya nak Aiman Razila jawab. Okey, Aiman. Kerana korang ni banyak Aiman sebenarnya ni. Okey, Aiman Razi. Okey. Apa beza tombol yang merah tu dengan tombol yang hijau? Mana Aiman Razi ni? Tombol merah R dia besar. Tombol merah? Tombol hijau R dia kecil. Oh, R dia besar. R dia besar lah. So maksudnya kita kata R1 is greater than R2 lah kan? Okey, ada pendapat lain? Izazi ada pendapat lain? Tak ada. Tak ada, ikut sama je. Okey. So kalau korang perasan, okay, bila dia kata R1 tu lebih besar, so maksudnya position tombol merah tu lagi dekat ke lagi jauh dengan answer? Lagi jauh. Yes.
Okay, lagi jauh kan? Okay, so maksudnya bila you letak you punya force lagi jauh daripada point of rotation, consider answer korang tu adalah point of rotation lah, sebab kat sini tak bergerak kan. Okay, so lagi jauh korang letak force, korang applied force from the point of rotation, does it more easier or does it more difficult for you to make the object rotate? Easier. It's more easier lah kan, betul tak? Dah tak nampak engineer kereta design tombol pintu dia dekat tengah-tengah. Tak Buat ada masalah lagi. lain tak ada gear. Buat masa ni tak ada lagi kan? Okay. Sebab engineer tu semua memang pandai lah. Sebab tu dia takkan design pintu tu dekat tengah. Okay. So kalau dia design tombol pintu tu dekat tengah, memang dia nak kena memang dia nak kecam satu dunia lah. Okay. Dan kalau korang perasan pun, kalau contoh korang punya boot kan, boot dekat belakang kan. So kalau boot dekat belakang, kat mana tempat pemegang dia? Paling jauh dengan Yes. ni tu. Yes, betul. Dia akan letak paling jauh dengan kat mana kita punya point of rotation dia. So kita boleh kata dekat sini, semakin jauh force yang kita apply daripada point of rotation, semakin besar size of turning effect. Okay, so bila size of turning effect semakin besar, lagi susah ke lagi senang? Lagi senang lah kan? Lagi senang. Yes, that's what itulah apa yang kita kata berkenaan dengan torque. Okay, so size of turning effect. So maksudnya kalau kita nak nilai torque kita lebih tinggi, maksudnya kita kena place F, kita kena letakkan F pada jarak yang lebih jauh lah. Okay. So selain pada tu, a tendency of object to rotate an object about an axis. Okay, not as a moment. Okay, so ni dia punya direction dia. Okay, so torque ni kita kata bila kita apply force dan dia ada direction, so dia kategori apa? Skalar ke vektor? Better. Betul. Dia kategori vektor. Okay, so bila kategori vektor maksudnya dia perlukan direction. Okay, dalam case torque ni, direction kita ialah dalam keadaan circular, dalam keadaan rotation. Okay, so dekat sini kita ada dua lah. Kita habiskan dulu kat sini. Okay, so kita habiskan. Okay, ini kat sini tak apa. Okay, so dia akan ada dua lah, sama ada dia clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, since dia adalah vector, so kita akan form dia dalam vector notation, which is dia adalah cross product. Okay, bila cross product maksudnya dua vector must be in apa? Perpendicular. Perpendicular. Yes, perpendicular. Maksudnya bila kita nak dapatkan maximum torque, okay, so angle kita must be 90 degree. So kalau minimum torque, angle berapa? Kosong. Angle akan jadi kosong. Okay, angle ni adalah angle antara siapa? Apa dengan apa? Angle 90 degree ni angle antara siapa dengan siapa? Siapa boleh jawab? Anas. Angle tu antara vektor apa? Mana Anas ni? Angle antara siapa dengan siapa? Mana Anas? Hilang ke? Hilang di toilet. Ni Indra, angle tu antara siapa dengan siapa? Angle tu kat mana kita nak ambil sebenarnya? Kalau mesti tahu angle tu dia between vektor apa, barulah kita boleh tentukan, oh ini adalah angle yang betul, ini bukan angle yang salah. Antara apa? Indra pun tak ada tak? Tak tahu betul. Tak tahu. Okey. Firdaus? Kalau awak tengok dekat dalam equation ni, angle tu between siapa sebenarnya? Mana Firdaus? Tidur ke?
Kristina? Ya, madam. Ya, okay. Angle tu, angle saya kata 90 degree, angle 0 degree. Okay. Angle tu antara vektor apa dengan vektor apa? Vektor F dengan R. F dengan R. Okay, betul. Thank you. Okay, so kalau kita tengok dekat sini pun, kita ada dua vektor lah, F dengan R. So maksudnya angle tu mesti antara F dengan R. So kalau kita tengok dekat dalam gambar ni, sepatutnya kat sini lah korang punya angle tu. Tapi since kat sini, dia cari nilai D. D tu maksudnya R sin theta. So R sin theta dia dekat mana? Sini lah kan? So dia terus ambil lah nilai tu, tok elak FD macam tu. So kena ingat lah angle ni FR sin theta ni dia mesti antara theta between vector force dan vector displacement. Okay, ataupun kita panggil dia sebagai, kalau kita ada D, kita panggil dia sebagai moment arm. Okay, unit dia apa? Unit dia adalah Newton meter lah, sama unit dengan Wood dan betul, Newton meter Fs. Maksudnya kalau korang nak letak unit dia joule, betul, boleh tak? Boleh. Boleh, sama je, tak ada masalah. Okay, this is what I'm talking about the direction. Okay, alright. So top ni since dia ada vector, so kita kena tentukan direction dia. Okay, direction dia adalah dia mesti rotate menuju ke arah center point of equilibrium dia. Maksudnya ke arah fulcrum dia ataupun point of rotation dia. So kalau kita tengok dalam gambar yang pertama ni, kat mana korang punya fulcrum? Titik fulcrum dekat mana? Dekat yang segitiga. Yes, dekat yang segitiga sini lah kan. Dekat sini korang punya fulcrum. Okay, so kat situ point tu dia tak bergerak. Okay, sekarang ni dekat dalam gambar ni, kita punya force kita apply ke atas ke bawah maksudnya? Kita apply dia ke bawah. Okay, so bila kita apply dia ke bawah, so point of rotation dia ke bawah dan dia akan terus kepada apa nama dia? Dia akan terus kepada point of rotation dia. Maksudnya kita kena ambil the shortest rotation. Okay. Kalau saya kata longest rotation, mungkin dia akan jadi macam ni. Ni ke bawah kan? Dia akan pusing macam ni. Nampak tak dia jauh? Korang pusing. So ini yang pertama, ini yang kedua. Okay, faham tak direction yang kedua ni? Maksudnya korang ke bawah, sebab korang nak rotate tu, korang mesti ikut arah force. Okay, so kalau force ke bawah, korang mesti rotate ke bawah. Kalau dia force ke atas, korang mesti rotate dia ke atas. Tapi ke mana dia nak rotate, dia akan menuju kepada point of rotation dia. Okay, so contohnya, okay, kalau yang ini, force kita ke bawah, betul? So maksudnya force, direction dia ke bawah, tapi dia ke kiri sebab fulcrum kita ke kiri. Let's say saya letak lagi satu fulcrum saya dekat belah kanan. Okay, mana arah rotation dia? Clockwise ke anti-clockwise agak-agak? Macam nak bilang. Harish nak cakap apa ke? Dia akan jadi clockwise ke anti-clockwise Harish? Clockwise. Clockwise, okay. Betul, sure, clockwise. Kalau contoh awak punya force ni ke bawah and then saya letak another fulcrum on the right side. Okay, so where does the direction of force? Okay, so dia ke bawah tadi and then fulcrum awak ke kanan kan? So dia akan jadi apa? Anti-clockwise lah. So bila dia anti-clockwise maksudnya rotation torque dia akan jadi positif. Okay, kita tengok pula yang kedua. Okay, yang kedua kita tahu kat sini dia punya fulcrum. Okay, and then force kita ke atas. So kita nak rotate, kita mesti tengok arah force. So since force ke atas, kita akan rotate ke atas. Okay, tapi menuju ke siapa? Menuju ke fulcrum, which is on the left side. So means dia akan jadi anti-clockwise kat sini kan. Okay, so bila dia rotate anti-clockwise, so nilai torque kita akan jadi positif. So kita take note dekat sini. So bila force rotate anti-clockwise, okay, so maksudnya kita punya torque akan jadi positif. Ini yang pertama. Okay, so bila force dia rotate clockwise, okay, torque kita akan jadi negatif. Ini yang kedua. Okay, so korang kena tahulah nak bezakan antara clockwise dengan anti-clockwise. So mesti ikut arah force dulu.
Okay, bukan korang boleh tentukan ikut suka korang. Nak rotate clockwise lah, nak rotate anti-clockwise tak boleh. Mesti tengok dulu kat mana arah force. So that kalau arah force tu ke bawah, baru korang rotate ke bawah. Okay, menuju kepada point of rotation. Macam tu dah, sama juga. Okay, so since object tu berada dalam equilibrium, total force equal to 0. So maksudnya total force on x axis pun equal to 0. Total force on y axis pun equal to 0. Dan total torque at any point equal to 0. Maksudnya torque yang bertindak pada sesuatu objek tu dia akan jadi kosong lah. So contoh macam ni, okay, contoh ini yang saya buatkan equation dia. So total torque equal to 0. So kita akan ada satu je force yang bertindak, betul? So jadinya kita tahu torque ialah equal to FD. Okay, so ni adalah kita punya D dan kita tahu dia dah 90 degree. So terus sahajalah. So maksudnya kosong equal to negatif. Kenapa kita letak negatif? Sebab dia rotate clockwise. So negatif FD. So ni equation yang pertama, equal to 0. Okay, and then tapi yang ni consider tak balance lah sebab ada satu je force kan. So by right dia kena ada satu lagi force. Contoh kat sini, ini force yang kedua, ini force yang pertama. So dia ke atas kan, so jadinya dia mesti rotate macam ni lah. Okay, so sebab dia ke atas and then pukul kita ke bawah, dia ke atas dan ke bawah. So yang ni clockwise ke anti-clockwise ni? Force yang kedua, dia clockwise ke anti-clockwise? Yes, dia still clockwise juga kan. So maksudnya bila dia clockwise dia akan jadi negatif lah dekat sini. So means kita akan ada so contoh let's say kat sini dia adalah D half lah. So here kita ada 90 degree. So kat sini kita ada negative 1 D and then tolak. Sebabnya tambah lah kan, tambah. Jadi sebab dia negative rotation dekat sini, so negative F2 and then D half. So ni lah equation yang korang kena terbitkan lah untuk kita selesaikan masalah berkenaan dengan torque. So torque ni mesti tahu dia punya apa, direction. Okay, dengan kat mana kedudukan dia punya displacement. Okay, itu untuk 8.2. Kita tengok pula 8.3. Boleh sambung ke? Boleh. Okay, untuk 8.3 kita akan jumpa satu lagi perkataan yang kita panggil sebagai moment of inertia. Okay, so simbol dia adalah I. Okay, so moment of inertia ni adalah the property an object to resist change in its rotational state of motion. Okay, kalau inertia dia adalah keadaan yang mana you object to resist change bila mana you berada at rest, betul tak? Sebab you berada dalam keadaan linear. Tapi kalau moment of inertia maksudnya the position of you nak ubah kedudukan you bila you berada dalam keadaan rotational motion. Maksudnya bila you berada keadaan berpusing, berapa besar dan berapa susah untuk you berpusing lah, macam tu. Okay, siapa pernah tengok apa kita kata Winter Olympic? Pernah tengok tak Winter Olympic? Tak. Tak pernah tengok? Tak pernah tengok Winter Olympic? Tak tengok betul-betul tengok lah. Ni Tak tengok betul lah. Macam Okay. highlight gitu tengok. Highlight gitu je lah. Okay. So tak apa, nanti sekejap lagi kita tunjuk video lah yang ada apa sukan yang Winter Olympic tu yang dia berkaitan dengan rotational dynamics. Okay, alright. So kalau kita kata moment of inertia tu ialah property of object to resist change, dia depends on berapa jauh kita letak distribution of mass. Distribution of mass tu maksudnya kat mana kita letak kita punya mass. Okay, macam sekarang ni walaupun korang depan laptop kan, okay, cuba korang depakan tangan korang dua kiri dan kanan. Okay, cuba korang depakan tangan korang kiri dan kanan. Okay, cuba korang diri. Semua orang buka kamera, saya nak tengok semua orang diri. Yang kira apa kan? Okay, cuba semua orang diri. Okay, diri. Okay, lepas tu korang depakan tangan korang. Okay, depakan tangan korang. Okay, cuba korang pusing. Mana yang lain tak buka kamera pun? Okay, cuba korang pusing. Tak saya ni. Sabar. Saya stop presenting dulu. Saya nak tengok korang buat performance pagi ni. Ada Aiman je yang sudi buat performance pagi ni. Mana orang lain?
Okay, kita pin sikit gambar Aiman kat sini. Okay Aiman. Jom sikit je Aiman. Makan sikit Aiman. Makan sikit Aiman. Okay, depakan tangan. Okay, yang lain boleh ikut Aiman. Okay, pusing. Pusingkan badan. Okay, laju lagi. Okay, ini, okay jangan pening. Okay, stop. Kau pening pula, pingsan sekejap lagi. Dah pening dah. Oi, tangan tak boleh ke depan. Dia masih betul-betul, depa. Sekejap dia pening. Pening dah. Orang lain dah pening belum? Okay, tu yang pertama. Okay, yang kedua, cuba rapatkan tangan korang ke dada. Maksudnya, you hug yourself lah. You hug yourself macam mana? You hug yourself. Yes, you hug yourself. Okay, alright. And then you try to rotate. Okay dah. Nanti pening pula rasanya. Okay, agak-agak. Okay, thank you Aiman. Okay, agak-agak kalau yang korang buat lah. Yang korang buat kat rumah semua. Saya percaya walaupun tak buka kamera, mungkin korang malu lah kot. Pula hidung tertanggal ke, mati hilang satu ke kan. Sebab tu tak buka kamera. Ataupun ada benda lain, ada problem lain ke. Okay, yang mana lagi senang untuk korang rotate? Sama ada tangan korang buka ke tangan korang tutup? Tutup. Tangan korang tutup kan. So bila tangan korang tutup maksudnya korang akan bergerak lebih laju, betul? Okay. So dalam kes moment of inertia ni, kita akan anggap sebagai tangan ni adalah korang punya mass. So maksudnya bila distribution of mass korang lagi jauh daripada axis of rotation, so maksudnya dekat bahagian tengah ni kita punya axis of rotation lah kan. So bila kita buka tangan, so tangan ni lagi jauh daripada axis of rotation. So that's why kita punya moment of inertia kita lebih besar. So bila moment of inertia kita lebih besar, lebih senang ke lebih susah nak pusing? Lebih susah. Yes, lebih susah. So dia berbeza dengan top tadi. Kalau top lagi jauh daripada axis of rotation, lebih senang nak rotate, betul? Tapi kalau moment of inertia lagi jauh you daripada axis of rotation, so lagi susah. So lagi perlahan lah kita kata lagi perlahan, lagi besar moment of inertia tu, so lagi susah untuk you nak assist to change lah. Okay, so kat sini dia tak. So dia adalah skala kuantiti kgm squared. So kalau kita tengok ni adalah mass dengan R. So dia bergantung kepada mass of the object dan R tu ialah jarak daripada mass kepada axis of rotation. Okay, so ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, ada 5 jenis moment of inertia. Dia bergantung kepada shape. Okay, siapa dalam exam selalunya waktu dia tengah fikir kan, kalau dalam exam kan korang tengah fikir, korang buat apa dengan pen korang? Pusing-pusing. Yes, korang pusing-pusing. Macam tu kan, korang pusing-pusing kan. So sebenarnya, sebenarnya korang dah belajar dah rotational dynamics ni. Cuma korang tak tahu yang korang dah apply. Cuma korang tak tahu yang korang buat tu adalah rotational dynamics. Ataupun kalau jenis yang suka pakai cincin kan, so dia main dekat jari dia pusing-pusing. Tu pun sebenarnya you dah apply rotational dynamics. Okay, so kalau kita tengok dekat sini ada 5 shape. Yang pertama, thin cylindrical shape, shell, hoop ataupun ring. So maksudnya dia dia bentuk cylindrical tapi tengah dia kosong. Okay, yang kedua adalah solid cylinder ataupun disc. Yang ini macam tayar basikal yang dekat velodrome tu kan. Yang tu dia solid kan tayar dia. Dia tak ada ruang kosong kan, betul tak? So kita panggil dia solid cylinder lah. Okay, right. And then yang ketiga kita ada solid sphere. Okay, solid sphere kalau contoh dalam sports, okay, apa peralatannya, maksudnya apa peralatan sukan yang dia solid sphere? Lontar peluru. Lontar peluru. Okay, lagi? Lain? Bola golf. Okay, bola golf, betul. Lagi lain? Bola sepak. Bola sepak? Kau nak mati ke? Tak. Bentang ni madam. Bowling. Yes, petang, betul petang. Bowling. Okay, petang bowling tu solid dekat dalam tu. Kalau bola sepak solid, aku rasa dah ramai dah player football mati semua kan. Okay, so kalau bola sepak tu, dia masuk dalam kategori mana?
Holosphere. Yes, holosphere. Maksudnya dia ada ruang angin dekat dalam tu. So maksudnya semua bola yang kena pump, so dia masuk kategori holo. Bola yang tak payah kena pump, dia masuk dalam kategori solid. Macam tu. And then thin rod ni macam pen korang pusing tadi tu lah. Okay, so walaupun dia pen, walaupun korang rotate, so kita anggap dia sebagai thin rod sebab korang akan letak korang punya tangan dekat tengah ni dan pusing kan, betul tak? So sebenarnya korang dah apply dah moment of inertia. So dia punya R dia berubah mengikut shape lah. So kena tahu, okay, I untuk cylindrical, I dia berapa, untuk solid berapa, macam tu. Okay, so different shape, different moment of inertia. Okay, so kita boleh kaitkan juga dengan torque sebab tadi kita ada torque sama dengan FB kan, betul tak? Okay, so from here, macam ni kita boleh dapat, okay, sekarang kita kata torque ialah equal to FT ataupun FR lah. Okay, so torque equal to FR. Okay, dan yang kita tahu bahawa dalam Newton second law, so kita punya force equal to ME. Okay, dan dalam masa yang sama kita tahu juga kita punya linear acceleration equal to R alpha. So ni yang ketiga. So apa kita kena buat? Kita substitute equation 2 yang equation. Okay, so kita substitute equation 2 dan 3 dalam equation yang pertama. So basically kita akan dapat M R alpha, and then kat sini kita ada R. So kita akan dapat MR squared alpha. Okay, kat mana jumpa MR squared ni tadi? Kat mana jumpa MR squared ni tadi? So MR squared tu mewakili apa? MR squared tu tadi mewakili apa tadi? Kita baru bincang tadi. Apa dia? Solid sphere. Apa Ikmal? Solid sphere. Solid C. Okay, solid C ataupun kita kata uniform rigid body lah. Maksudnya ini refer kepada kita punya moment of inertia. So maksudnya bila ada sesuatu bila mana sesuatu rigid body tu dia berlaku angular acceleration, dalam masa yang sama dia akan menghasilkan torque juga. Okay, so dia bergantung kepada dia punya moment of inertia dan angular acceleration. Okay, so ni dia punya analog lah. Maksudnya F equal to A, tapi dalam torque kita kata torque equal to I alpha. Okay, so nampaklah kat sini maksudnya torque ni ada dua lah. Torque yang untuk equilibrium rigid body, torque FR, and then yang kedua ialah torque equal to I alpha. Maksudnya dia berlaku dalam keadaan dia rotation. Okay, and then last sekali, okay, angular momentum, conservation of angular momentum. So bila mana objek tu dia rotate about its fixed point, okay, so kita punya particle P ataupun mass ni, okay, akan travel in a circular radius with tangential velocity, and thus dia akan produce angular momentum. So kalau tengok dekat sini, dia ialah vector quantity kan, betul tak? Sebab dia guna cross product. So maksudnya ni adalah displacement, maksudnya berapa jarak dari objek tu, distribution of mass tu daripada center of rotation dengan momentum. Okay, so apa formula momentum? Cuba korang recall balik. Apa formula momentum? MV. Okay, formula momentum MV. Okay, dalam circular motion V equal to apa? Dalam Omega. apa omega? R omega. R omega, betul. R omega. Thank you. Alif, okay, R omega. So, apa yang kita boleh buat ialah, okay, since L equal to R cross momentum, so kat sini kita tahu momentum adalah MV. Okay, so kita substitute kan. So, dia akan jadi MR omega. Okay, so kita akan dapat MR squared omega. Jumpa lagi MR squared. MR squared ni boleh gantikan dengan apa? Moment of inertia. Yes, moment of inertia. So kita boleh gantikan dengan I. Okay, so daripada sini yang kita tahu, okay, alright. So kita nak tengok dekat sini. Okay, L is the direction of angular velocity. Okay,
given by the hand rule. Okay, so this is the unit kgm squared as -1. Okay, apa kaitan angular momentum, moment of inertia dengan omega? So kalau kita tengok dekat sini, bila kita rearrange balik, so kita akan dapat I equal to L divided with omega. So from here kita tahu I is inversely proportional with 1 over omega. So that's why bila dia inversely proportional, maksudnya bila kita punya I semakin besar, so what happen to kita punya angular velocity? Dia Makin semakin kecil. berkurang. Okay, so kalau kita kata I kita semakin kecil, maksudnya kita punya omega dia semakin Besar. lah kan? Okay, apa faktor yang mempengaruhi nilai I tadi? Okay, kalau dia kata I kita semakin besar kan? Okay, apa faktor yang mempengaruhi nilai I? Omega. Omega? Bukan kan? Lain. Radius. Yes, good, radius. So maksudnya kalau I kita besar, maksudnya in the first place kita punya distribution of mass dia jauh daripada axis of rotation. So sebab tu kita akan dapat bigger moment of inertia, then kita punya angular velocity becomes slower. So sebab tu bila korang depelkan tangan korang tadi, korang bergerak lebih perlahan. Betul? Okay, so kalau So kalau I kita kurang, maksudnya kita punya distribution of mass kita kecil lah. So that's what happen bila korang letak tangan korang, korang peluk diri korang kan. So korang akan rotate lebih laju. Okay, pertama lah tadi. And then dalam case conservation of angular momentum, yang tadi kan. Okay, dalam case conservation of momentum, total I omega initial mesti equal to total I omega final. Maksudnya perubahan state daripada korang depa tangan kepada korang tutup tangan korang. So kita panggil sebagai conservation of angular momentum initial dan final. Tapi dia mesti dalam isolated system lah. Dan total angular momentum tu dia mesti remain constant. Itu yang berlaku dia. Okay, so saya ada lagi 5 minit. Sekejap saya nak tunjuk satu video. So korang tak pernah tengok Winter Olympic kan. So saya nak bawa korang pergi Winter Olympic. Madam, kenapa V dia tak constant? V ke omega? Dia kan tadi kan R omega kan. Betul? Kenapa dia tak constant? Sebab kan dia dalam dia dalam bulatan. Sebab dia angular, dia bukan tangential velocity. Tangent, yes, you can constant. Tapi dia angular. Sebab bila you bergerak dalam circular motion, rotation, you punya angular displacement berubah, betul tak? So bila you punya angular displacement berubah, maksudnya you punya angular velocity pun akan experience change lah. Sebab dia bukan tangent. Okay, dia adalah angular displacement. Oh, ni ada yang terbaru lah Mamat ni. So this is the gold medalist gold medalist athlete. Sekejap saya share. Kalau korang pernah dengar nama ni, Yuzuru Hanyu. Okay, so basically is the previous gold the medalist lah. legend that is Yuzuru Hanyu.
Osako to open. Okay. Ada beberapa formation yang dia dah buat tadi. Apa yang korang perasan? Yang masa dia pusing tu dia peluk badan dia. Yang dia Dia pusing kat atas. Sekejap saya nanti ya. Ni voice tag. Yang dia pusing laju, lepas tu dia peluk badan dia and then dia pusing kira dia rotate in the air kan, betul tak? Tapi laju lah. So maksudnya dia apply apa? Rotational dynamic. So dia apply moment of inertia so that dia bring her arm close to his body so that dia punya moment of inertia dia berkurang so that dia boleh increase dia punya yes, that's position. So dia boleh increase dia punya angular Osako to velocity. open. Okay, so korang bolehlah tengok nanti kemudian Yuzuru Hanyu ni. So this is one of the Winter Olympics punya game lah. So dia ialah former gold medalist. Okay, so itu sahaja untuk pagi ni kita punya lecture. Madam, So ada saya, ada soalan ke? tak, yang nak tanya, dia orang buat pusing-pusing tu dia tak pening ke? Banyak kali dia pusing. Tapi sebab dia- dia orang stick je. Sebab dia orang atlet. Sebab kau bukan atlet kau memang pening lah. Oh. Betul. So athlete you have been trained, betul. You have been trained to do that formation. So itu memang tugas dia kan. So dia nak pening ke tak pening, so macam mana lah dia accountable benda tu. Macam tu lah. Okay. Oh. Alright. So nanti korang boleh lah tengok lagi video Yuzuru Hanyu ni. So, nanti saya share juga dalam group. Okay, so siapa yang tak isi lagi Bora attendance form, korang boleh isikan dekat sini. Sekejap saya share lagi sekali. So attendance form untuk kuliah hari ni lah. Okay, alright. So isikan dan kalau tak ada apa-apa korang boleh